Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla di atas segala limpah kurnia yang diberikan kepada kita. Nikmat kesihatan, nikmat keamanan, nikmat yang besar Allah anugerahkan kita menjadi seorang yang beriman kepadanya, seorang yang tunduk dan patuh kepadanya, dan juga nikmat sebagai hamba-Nya sentiasa menyebut nama Allah, mengingati Allah siang dan malam, pagi dan petang, waktu berdiri, waktu duduk, waktu bangun, waktu tidur, waktu berjalan, dan semua waktu kita. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Kita dalam semua keadaan kita ingat kepada Allah. Inilah manusia yang baik, manusia yang menjadi orang yang bertakwa, yang sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu nikmat yang Allah Ta'ala beri. Ada orang yang makan segala nikmat Allah SWT, tapi langsung dia terlupa kepada nikmat yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga lidah dia tidak basah dengan menyebut nama Allah. Lidah dia basah duduk buah menyebut perkara-perkara yang lain. Jadi para jemaah sekalian, sambungan kita suratul Ra'di, surah yang ke-13, juzuk yang ke-13, ayat yang ke-28, bagi tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 473. Kita baca beberapa ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Balik semula kita kepada ayat 28. Allah SWT sebut dalam ayat ini tentang sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Hati mereka tenang. Allahu Akbar. Ini dia panggil tip tenang hati. Iaitu orang yang mendapat hidayah Allah, dia beriman, dia dapat hidayah Allah Ta'ala, maka hatinya tenang, sentiasa tenang dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, mengingati Allah dalam semua keadaan. Allazina amanu. Tanda ni para jemaah, ini dia panggil poin yang pertama. Allazina amanu, iaitu orang-orang yang beriman. Bagaimana sifat mereka? Setelah dalam siri yang lepas kita dah sebut tentang 9 sifat ulul albab.
Pada kali ini Allah Ta'ala sambung di antara ciri mereka lagi, ulul albab, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, apakah sikap mereka, bagaimana keadaan mereka. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Masya Allah. Tengok nota di bawah. Zikir di sini maksudnya Al-Quranul Karim, yang menjadi sebesar-besar mukjizat yang tidak ada tolok bandingnya. Kalau kita kata apakah zikir yang paling baik, zikir yang paling agung, yang paling utama sekali, tanda para pelajar, amin afdali zikrihi zikruhu bi kalamihi. Subhanallah, itu kata ulama. Di antara zikir yang paling afdal, kita berzikir pada Allah dengan membaca kalamnya sendiri, subhanahu wa ta'ala. Ulama kita, ulama Ahlus Sunnah, salafan wa khalafan, telah menetapkan bahawa Al-Quranu kalamullah, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawatihi, kita beribadat dengan membacanya. Baca dia sendiri itu ibadat. Maka zikir yang paling utama, yang paling baik, iaitulah kita berzikir kepada Allah Ta'ala dengan kalamnya sendiri. Maka sesiapa yang nak berzikir dengan zikir yang terbaik, kita zikir dengan kalamullah. Kemudian kita zikir daripada mana? Zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua sumber utama untuk kita berzikir, untuk kita mendapat hidayah, untuk kita mengikuti petunjuk. Maka dia mari daripada zikrullah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang terbaik bagi kita. Jangan duk cari zikir pelik-pelik. Yang pertama sekali, sumber zikir ambil daripada Allah, ambil daripada Nabi SAW. Cara berzikir juga daripada Nabi, daripada Allah, daripada Nabi SAW. Allah tak bagi kita berzikir kuat-kuat. Nabi juga mengajar para sahabat ketika mereka mengangkat suara bertakbir. Nabi kata, irbi'u ala anfusikum, jagalah diri kamu. Kamu bukan panggil Tuhan yang tuli, kamu bukan panggil Tuhan yang jauh. Allah Ta'ala ini maha dekat dengan kita, maha mendengar. Kita berzikirlah dalam diri kita, perlahan-perlahan, tapi dengan khusyuk, tawaduk, dengan mengingati Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil zikir Ahlus Sunnah. Adapun zikir orang lain, melompat, bertempik, nunginya, breakdown, ada belaka, itu di luar daripada konteks zikir mengikut cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala peringatkan kita sekali lagi, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, ketahuilah. Dalam bahasa lama dia kata ala, hubaya. Nah, itu bahasa lama. Bizikrillah, dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Siapa dia nak tenang tenteram, siapa dia nak duduk dalam keadaan tenang, aman, sakinah, tumaknina, maka dia berzikir. Kata di para ulama Islam, tanda ni para pelajar, zikir kepada hati manusia seperti ikan dengan air. Ikan tak boleh hidup tanpa air, hati tak boleh hidup tanpa zikir. Ingat, ikan tak boleh hidup tanpa air, hati tak boleh hidup tanpa zikir. Kalau orang kata aku tak berzikir pun hati mantap, tak boleh. Itu alasan yang tidak diterima, alasan yang tak boleh dipakai. Sebab apa? Sebab bagaimana kita nak berzikir, bagaimana kita mengingati Allah Azza wa Jalla tanpa kita menyebut namanya, tanpa mengingatinya, dan tanpa kita mentadabbur ayat-ayatnya, kalamnya yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita melalui Nabi, melalui wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik zikir kalamullah. Kita ni pun sama juga. Pak lebay kita bila dia nak berzikir, afdaluz zikri la ilaha illallah, kan?
Kita kata sebaik-baik zikir kita ni iaitulah dengan kita menyebut nama Allah melalui kalamnya sendiri, melalui kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir dengan hati seperti air kepada ikan. Orang mukmin duduk dalam masjid seperti ikan dalam air, tenang je. Orang munafik duduk dalam masjid seperti burung dalam sangkar, sentiasa nak keluar. Orang munafik duduk dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Orang mukmin dalam masjid seperti ikan dalam air. Allahu Akbar. Ikan menjadi satu ikon kepada orang yang beriman. Ikan dalam air tenang, ikan dalam air hidup, hati dengan zikir tenang, hati duduk dalam masjid bagi orang mukmin aman. Kita kata alhamdulillah. Baik. Panjang kalau kita nak bincang bab zikir. Alhamdulillah, untuk rujukan para pelajar sekalian, ana telah syarah sebuah kitab yang saya terjemahkan. Kitab ini namanya Perisai Muslim. Perisai Muslim ni kita sudah syarahkan dia sebanyak lebih kurang 40 siri kuliah ataupun lebih. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam Halaqah Abu Anas Madani dalam YouTube. Tengok, cari dia punya playlist lengkap syarah kitab ini daripada awal sampai ke akhirnya. Alhamdulillah, untuk kita berzikir, memahami makna zikir. Kita zikir kalau kita faham makna, kita rasa lebih khusyuk, lebih mantap, lebih seronok kan. Tapi kalau kita zikir saja tak faham, insya-Allah kita boleh pahala berzikir. Apa dapat? Tengok ayat 29. Alladzina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh beroleh kebahagiaan yang amat menggembirakan. Masya Allah. Tuba lahum. Tuba lahum sini dia terjemah beroleh kebahagiaan yang amat menggembirakan, wa husnu ma'ab, dan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Dan ahli panel kita, panel terjemahan dia terjemah secara umum saja. Dia tak sebut kepada kita tentang tuba. Tuba tu memanglah kebahagiaan yang dinambakan. Tapi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada kita tentang tuba. Apa dia tuba tu? Kata di para ulama tafsir, tuba itu iaitulah syajaratun fil jannah. Dia kata satu pokok dalam syurga. Tuba lahum, Allah Taala bagi kebahagiaan, ada pokok comel Tuhan nak bagi kalau kita dalam syurga. Kita kata masya-Allah, tabarakallah. Comel. Dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan qala lahu ya Rasulullah tuba liman ra'aka wa amana bika. Rasulullah, bahagianya orang yang boleh jumpa dengan Tuhan, tengok Tuhan dan beriman dengan Tuhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amana bi. Bahagialah orang yang jumpa aku, beriman dengan aku. Thumma tuba. Thumma tuba. Thumma tuba liman amana bi wa lam yarani. Masya-Allah. Nabi kita ulang 3 kali. Bahagia. Bahagia. Bahagialah orang yang beriman dengan aku, dia tidak tengok aku. Tuan-tuan muslim dan puan-puan muslimin dan muslimat, kitalah orang bahagia itu. Kita beriman, kita percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tak tengok dia. Alhamdulillah. Bagaimana kita nak tengok Nabi? Beramal dengan isi kandungan sunnahnya, ajarannya. Maka Nabi kata, wa ana faratukum alal haud, aku tunggu kamu di tepi kolam. Tunggu kita di mana? Di tepi kolam. Siapa nak jumpa Nabi, jangan buat benda-benda yang Nabi larang. Jangan reka-reka perkara yang terlarang. Jangan buat benda-benda bid'ah dalam agama. Orang ini insya Allah akan bertemu Nabi di tepi kolam, kemudian masuk dalam syurga insya Allah. Tuba. Faqala rajulun wa ma tuba. Ini poin kita. Rasulullah, apa yang Rasulullah sebut tuba tu apa benda? Kalau dari segi makna betul, kebahagiaan.
Nabi kata syajaratun fil jannati masirata mi'ati am. Allahu akbar. Pokok ini, satu pokok dalam syurga, besar dia perjalanan setahun tak sampai. Setahun baru jumpa dia punya, habis dia punya pokok ni. Allahu akbar. Thiyabu ahlil jannah takhruju min akmamiha. Hadis ini rawahu Ahmad dan lain-lain. Kita kata alhamdulillah. Baik, ayat yang ketiga yang kita baca ni. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن كذلك. Demikianlah. Apa dia demikianlah? Tengok nota 456. yakni sebagaimana kami mengutuskan rasul-rasul yang terdahulu daripadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikianlah pula kami utuskan engkau kepada satu umat yang telah lalu sebelumnya beberapa umat yang lain. Jadi sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sudah berlalu 300 lebih dah umat nabi-nabi yang terdahulu. Itu makna kadzalik, demikianlah. Kami utuskan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu umat yang telah lalu sebelumnya beberapa umat yang lain, supaya engkau membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepada kamu. Al-Quran ini mukjizat. Siapa dia baca dan mendapat hidayah. Siapa dia beriman, dia akan mendapat petunjuk. Siapa beramalkan dengannya, dia akan mendapat ketenangan. Siapa yang beriman dengan dia akan balas syurga. Itu dipanggil mukjizat. Ni kalau kita nak ta'dadu mahasin al-Quran terlalu banyak. Baik. Allah kata apa? Wahum yakfuruna birrahman, sedangkan mereka puak-puak Quraisy yang aku hantarmu pergi tu, mereka kufur kepada Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman ni dia anti benar, tak tahu. Sebab apa puak kafir ni dia tak mahu kepada Ar-Rahman? Tak mahu dia. Tengok nota 457. Ar-Rahman dengan makna yang amat pemurah, yang amat melimpah rahmatnya dan nikmatnya. Dan sebesar-besar rahmat dan nikmatnya ialah mengutuskan engkau wahai Muhammad. Nabi kita sendiri sebesar-besar rahmat. Dahlah dia daripada Quraisy. Allah hantar dia kepada puak Quraisy. Duduk di kampung dia sendiri di Makkah Al-Mukarramah, tapi puak kerah kepala tak reti bahasa juga. Jadi kerja rahmat yang paling besar Allah Ta'ala utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama Islam kepada umat manusia. Tapi malangnya puak-puak ni bila sebut Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang maha pemurah, yang penuh dengan kasih sayang, dia kata wa mar-Rahman. Siapa dia Rahman? Jadi puak-puak kafir tak suka dengan Ar-Rahman. Sebab apa? Dia bila kita patutnya bila sebut Tuhan yang Rahman, Tuhan yang kasihan belas, Tuhan yang berlemah lembut dengan hamba dia, kita gembira. Dia ni tak mahu pula ni. Puak-puak kafir ni tak mahu Ar-Rahman, dia tak mahu. Dia nak Tuhan hak dia lantik sendiri tu baru kemas. Allahu akbar. Maka Allah Taala suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jawab, siapa dia Ar-Rahman? Qul huwa rabbi la ilaha illahu. Katakanlah, dialah Ar-Rahman tu, dialah Tuhanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuja, dipuji, diminta pertolongan melainkan kepadanya. Allahu akbar. Alaihi tawakkaltu, kepadanya jualah aku berserah diri, wa ilaihi matab, dan kepadanya lah tempat kembaliku, dan kamu semua kembali kepada Allah. Hak kerah kepala, hak lembut kepala, semuanya kita akan kembali kepada Allah apabila kita mati. Tak usah duduk besar kepala.
Jadi para jemaah sekalian, ayat yang kita baca tentang tuma'ninatul qalb, ketenangan hati dengan berzikir ini, timbul satu soalan. Menarik juga soalan ni. Tanda. Soalan ini, bila Allah Ta'ala sebut, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir, hati tenang. Dalam ayat ni, Suratul Ra'di, tapi dalam Suratul Anfal lain pula. Tanda, Suratul Anfal ayat 2. Allah kata apa? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman apabila sebut nama Allah, gemetar hati mereka. Dalam ayat ini, tatma'innu qulubuhum, hati tenang. Dalam Suratul Anfal ayat 2, wajilat qulubuhum, gemetar hati. Bagaimana? Sedangkan gementar itu lawan kepada tenang. Bagaimana kita nak memahami dua sifat tentang zikir ini? Jawabnya, tumakninah akan menguasai hati yang apabila mereka mendengar zikrullah. Bila kita dengar zikir, kita dengar Al-Quran, hati kita tenang, hati kita, dada kita lapang, dan kita dapat mengetahui kebenaran, tidak ada syak lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bila hati kita tenang, ada satu kebimbangan. Bimbang apa? Bimbang, kita takut apa yang kita buat ni tak kena. Apa yang kita lakukan, ibadat yang kita buat ni tidak sempurna. Amalan-amalan yang kita buat ni tidak ikhlas. Maka dia mari ketika itu, wajilat qulubuhum. Bila kita ingat pada Allah Ta'ala, hati kita gementar. Kita takut, ya Rabbi, takut aku ni tidak ibadat kepadamu sepenuhnya. Takut aku buat kepadamu tidak sempurna. Amalan aku ni tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ditolak. Maka fasala lahat tirab. Ketika itu hati gementar, bimbang, takut Allah Ta'ala tidak kabul apa yang kita lakukan. Itu maksud apabila dibacakan ayat Allah Ta'ala, hati mereka wajilat qulubuhum. Apabila dibaca, hati dia takut. Kan? Pada itulah Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana orang yang ni baca Quran kamu ni jadi takut? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, dia bimbang, takut. Takut apa? Takut ibadat dia tidak diterima. Kita ni kalau kita confirm, aku ni confirm dah, ibadat terima. Itu orang gedebe nama dia. Gedebe dengan Allah, ini sangat berbahaya. Baiklah para jemaah sekalian, kita ambil perbincangan cara ringkas tentang ibadat, tentang zikir. Allahu Akbar. Kemudian puak-puak kafir ni, dia minta, sentiasa minta ni. Minta apa? Minta nak tengok mukjizat lah macam-macam. Maka Nabi SAW telah bersebut dalam hadis, ma minal anbiya'i nabiyyun illa utiya bihi minal ayat ma mislu amana alaihi al-bashar. Semua nabi-nabi telah ada mukjizat. Dengan mukjizat itu orang boleh tengok kebenarannya, mereka akan beriman. Musa ada tongkat, Nuh ada bahtera kapal, nabi-nabi lain sudah ada. Dan wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya. Allah Ta'ala beri mukjizat yang besar kepada aku, wahyu Al-Quran ini. Wahyu lain, banyak Nabi ni wahyu lain kalau nak kira, kan? Tapi wahyu lain tu habis belaka, bulan terbelah, makanan jadi banyak, semua tu sudah habis. Hak tinggal depan kitanya Al-Quran. Maka Al-Quran lah mukjizat, Al-Quran lah syifa, Al-Quran lah kitab hidayah petunjuk, yang kita kena siapa dia berpegang dengan dia, najah, orang dia akan selamat insya-Allah. Baik, kita pergi tengok pula kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Quran, kuasa Al-Quran. Orang panggil amazing Quran, mukjizat Al-Quran, ajaibnya Al-Quran itu kepada manusia, khususnya kepada hati manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Allahu Akbar. Tengok ayat 31. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw
قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد walau anna Qur'anan, dan kalaulah ada mana-mana kitab suci yang dengan sebabnya gunung ganang terbongkar bergerak dari tempatnya, dengan Quran ni bergerak gunung ganang kita. Allahu Akbar, jangan main-main kan. Allah Allah Ta'ala turun kitab-kitab yang terdahulu. Au qutti'at bihil ardu, atau dengan sebabnya bumi dipecah belahkan menerbitkan isi kandungannya. Au kullima bihil mauta, akan atau dengan sebabnya orang-orang yang telah mati dapat menjawab kata-kata yang dihadapkan kepadanya. Bal lillahil amru jami'a, maka kitab itu ialah Al-Quran yang mengandungi mukjizat. Jadi Quran ni boleh berlaku, bukit pecah, gunung terbongkar, kan? Allahu Akbar. Dan hati manusia juga pecah dengan sebab mukjizat Al-Quran. Tengok ayat 458. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kelebihan Al-Quran Karim dan mendedahkan kesesatan kaum kafir yang masih berdegil, tidak mahu beriman kepada Al-Quran dan tidak mengakuinya sebagai mukjizat. Lalu mereka meminta mukjizat yang lain. Tak mahu lama-lama ni, tak sedap. Habis, nak projek besar. Biar bumi Mekah ni keluar air, bukit jadi emas. Itu dia nak minta mukjizat lain. Allahu Akbar. Afalam yai'asil ladzina amanu, tetapi lahirnya sesuatu mukjizat itu adalah menurut dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Bahkan segala urusan tertentu bagi Allah, kita tak nak buat apa. Balillahil amru jami'ah, semua itu urusan Allah Azza wa Jalla belakang. Kemudian tengok terjemahan, afalam yai'asil ladzina amanu, maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahawa kalaulah Allah menghendaki, tentulah ia memberi petunjuk kepada umat manusia seluruhnya, lalu menjadikan mereka sekaliannya beriman. Kalau Tuhan nak, boleh ya, kan? Dalam ayat Al-Quran yang kita sudah sebut dalam kitab kita ni, Allah Ta'ala telah berfirman, walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kita dah bincang dalam surah Hud yang lepas. Mana kalau Tuhan nak, dia boleh jadi manusia ni satu je. Satu rupa, satu cita rasa, satu akidah, satu amalan, boleh. Tapi Tuhan kata wala yazaluna mukhtalifin, mereka berterusan bercanggah, berbalah, illa man rahimah rabbuk. Tuan-tuan boleh tengok tentang hikmah ayat ini dalam kitab saya ni, tajuk dia berahmat di dalam perbezaan. Dalam kitab kita ni sudah ada perbincangannya tentang ayat ini. Mana Allah kata apa? Walau sya'an nas, lau sya'allah lahadan nas jami'a. Kalau Tuhan nak, boleh ya. Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sanau qari'atun, dengan sebab kekufuran mereka, dan orang-orang kafir itu dengan sebab kekufuran mereka sentiasa ditimpa balak bencana ke atas diri atau harta benda mereka. Kena sama. Atau harta benda mereka, kalau tidak pun bala bencana itu turun menimpa tempat-tempat yang berhampiran dengan tempat tinggal mereka, lalu mereka menjadikan mereka gempar kecemasan. Kalau tak jatuh bom atas kepala dia pun, Tuhan awak terbit jatuh sebelah.
Gaung mari sini bergocai habis pok dia. Allahu akbar. Hatta ya'tiya wa'dullah, sehinggalah datang janji Allah iaitu hari kiamat dan azabnya, sama ada kiamat itu kiamat sungguh, kiamat besar nanti, ataupun kiamat individu apabila mereka mati. Dia panggil bila orang itu mati maka itu qamat qiyamatuhu, dia telah menghadapi hari kiamat dia. Allahu akbar. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah tidak pernah mungkiri janji. Hak mungkir janji, hak tak dengar kata ni manusia ni. Berjanji nak beriman, kafir. Berjanji satu projek nak tunai, langgar. Berjanji maknanya hak tunai, hak langgar janji ni manusia, manusia. Allah Ta'ala sifat dia la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak sekali-kali menyalahi janji yang dijanjikan kepada hamba dia. Allahu Akbar. Ayat 32. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. Dan sesungguhnya telah pun diejek-ejek akan rasul-rasul yang diutuskan sebelummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kerja mengejek para nabi ni telah berlaku kepada nabi-nabi yang terdahulu. Lah ni sampai kepada giliranmu, hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas nabi, orang ejek para sahabat pula. Selebih zaman kita ni, orang akan mengejek para pendakwah yang mukhlis, yang ikhlas untuk menyampaikan ilmu berdasarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ejek macam-macam perli, macam-macam kata, celaan-celaan dilemparkan, kita kata tak apa, biarlah. Kalau manhaj kita ni manhaj yang kita rasa tepat dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sabar di atas ejekan-ejekan itu. Fa amlaitu lil ladzina kafaru summa akhaztuhum. Allah. Tuhan kata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarlah orang ngejekmu, orang dulu sudah kena ejek. Lalu aku biarkan orang-orang yang tidak percayakan rasul-rasul itu ke suatu masa yang tertentu. Kemudian aku menimpakan mereka dengan azab, maka tidaklah terperi seksanya azabku itu. Azab aku ni sangat dahsyat. Jadi kalau mereka nak ejek pun, dia panggil berwaktu. Ada tempoh, ada masa yang tertentu. Bukan masa sepanjang masa dia boleh mengejek Nabi, para pendakwah alaihimussalatu wassalam, sampai masa kita ejek dia pula. Allah. Kalau tak kena atas dunia ni bebas, insya-Allah dia jumpa di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada ayat 33. Insya-Allah kita akan break sehingga ayat 34. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. Setelah diketahui demikian, kita tahu dah kuasa ni kuasa Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan segala perkara, kan? Mu tahu dah, maka tidaklah patut disamakan Allah Tuhan yang berkuasa mengawas tiap-tiap diri dan mengetahui akan apa yang telah diusahakan oleh diri-diri itu. Tuhan tahu belakang kita buat berapa. Sebab itulah kita cubalah menjadi orang yang ikhlas,
Tak payah nak tunjuk ibadat yang kita buat, kebajikan yang kita buat, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang diusahakan oleh diri itu. Dengan makhluk yang tidak bersifat demikian, kita ni sifat gapo kita tahu tak tahu ya kita ni. Dalam pada itu, mereka yang kafir telah menjadikan beberapa makhluk sebagai sekutu kepada Allah. Apa benda? Toko kayu, toko batu. Itu orang kafir. Orang Islam pula pergi cari kubur-kubur Tok Wali, pergi cari manpower orang-orang yang sudah mati. Konon-kononnya kita minta tolong dengan Tok Wali sudah mati ni, dia free sebab dia sudah tidak ada makan minum, tak sibuk dengan isteri. Jadi kita minta tolong dengan dia, cepat dia minta tolong dengan Allah Ta'ala. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ini semua ni kita menyalahi peraturan Al-Quran, menyalahi sunnah Nabi SAW. Nabi kita, wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila minta tolong dengan Allah, jangan duk minta tolong korek sana sini. Tak. Itu dalam sudut pergantungan hati. Minta tolong buat rumah, tolong angkat barang, tolong buat alut canai, tak ada masalah tu, kan? Allahu Akbar. Dalam pada itu, mereka yang kafir telah menjadikan beberapa makhluk sebagai sekutu bagi Allah. Sebagai sekutu bagi Allah. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, namakanlah kamu akan mereka yang kamu sembah itu. Letaklah nama berapa pun. Nama barah berhala, nama tu, nama tuk ni. Atau adakah kamu hendak memberitahu kepada Allah akan apa yang tidak diketahuinya di bumi? Mu nak tolong rakyat ke Tuhan? Nak tolong maklumkan kepada Allah Ta'ala? Tengok nota 459. Yakni makhluk-makhluk yang kamu jadikan mereka sekutu-sekutu bagi Allah itu bukanlah sekutu-sekutu baginya, dan Allah tidak mengetahui bahawa mereka menjadi sekutunya. Jadi Tuhan tak nak sekutu. Mu jangan doa ya Tuhan, ni ada member ni. Tak payah cerita karut kan. Allahu Akbar. Atau adakah kamu menamakan hanya dengan kata-katanya lahir, sedang pada hakikatnya tidak demikian? Gitulah. Bahkan sebenarnya telah diperhiaskan oleh iblis. Ni hak ni hijab sah. Telah diperhiaskan oleh iblis bagi orang-orang yang kafir itu akan kekufuran dan tipu daya mereka terhadap Islam, dan mereka pula disekat oleh hawa nafsunya daripada menurut jalan yang benar. Dan ingatlah, sesiapa yang disesatkan oleh Allah dengan pilihannya yang salah, dia sendiri pilih jalan sesat, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi petunjuk hidayah kepadanya. Wal'iyazbillah. Siapa dia sesat, tak ada siapa lagi mampu nak kembalikan dia ke jalan yang benar, kecuali bagi kita pendakwah, kita ajak dia, kita kempen dia, kita jelaskan jalan yang benar, jalan yang salah. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu orang kafir. Bagi kita orang Islam sendiri pun, ada yang tersasar, ada yang tersalah jalan. Kerana itu Allah Ta'ala peringatkan kepada kita yang surah yang wajib kita baca setiap hari. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kami tak nak jalan orang yang dimurkai, Yahudi. Jalan yang orang yang sesat, Nasara. Jadi dua-dua kita ni. Yahudi dia buat perangai kerana pelik, maka dia dimurkai. Puak-puak Nasara duk rekod ibadat yang Tuhan tak suruh buat, maka mereka jadi orang sesat. Lahum azabun fil hayatid dunya wal azabul akhirati asyaq wa ma lahum minallahi min waq. Mereka beroleh azab dalam kehidupan dunia pun kena dah azabnya, kan? Dengan peperangannya, kena tawalnya, macam-macam. Kadang-kadang kalau umat dulu kena dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, kena binasa. Allahu Akbar. Dan sungguhnya azab hari akhirat asyaq, lebih menyeksakan lagi. Ingat, atas dunia ni berat dah, akhirat lagi dahsyat. Wa ma lahum minallahi min waq. Dan tiadalah bagi mereka sesiapa pun yang dapat melindungi mereka daripada azab Allah. Tak ada siapa yang waqi yang boleh lindung mereka daripada azab Allah. Maka kita mengatakan kesimpulannya, para jemaah sekalian, kata di para ulama, kullu naqsin wa bala'in wa syarrin fid dunya wa fil akhirah. Semua
apa yang berlaku kekurangan atas dunia ni. Bala mari. Kejahatan yang ada atas dunia. Sekarang ni kita banyak benda. Bala Covid. Bala banjir. Bala perbalahan sama-sama kita. Berebut kerusi. Bala perniagaan. Bila berniaga hak syubhat, terbuka lorong selalu pula. Bisnes jadi. Berniaga hak ni tak apa nak jadi. Itu semua ujian-ujian, kata di para ulama tafsir, fasababuhu, puncanya satu, az-zunub. Allahu Akbar. Sebab dosa kita. Wa mukhalafati awamirir Rabb, dan kita menyalahi arahan Allah Azza wa Jalla, itulah punca besar. Maka tidak ada dalam dunia ini bala mari kecuali dengan sebab dosa yang dilakukan oleh manusia. Taib. Wa asarul hasanat was sayyiat, kesan kebaikan, kesan maksiat kepada hati manusia, kepada tubuh manusia, kepada harta benda manusia, kepada segala alam ini masyhudun, itulah pun disaksikan oleh akal yang sejahtera. Orang yang punya akal sejahtera, dia akan nampak segala kerusakan yang berlaku ini, zahir dengan batin, mari daripada mana? Mari daripada maksiat yang kita lakukan itu. Itulah puncanya. Kalau kita tengok rumah tangga kita bergolak, tidak baik, rumah anak-anak kita tak apa dengar kata, kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tengok keadaan dunia kita ni, ekonomi kita runtuh, Covid datang, kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tengok Allah Ta'ala hantar mari pemimpin-pemimpin yang rakus, yang zalim, yang menjaga harta benda pentadbir umat Islam, punca daripada umat Islam sendiri tak betul, maka dia hantar mari juga orang yang tidak betul. Jadi kalau kita nak suruh mari hak baik, kita kena jadi baik. Mudah-mudahan apa yang kita tadabbur ini memberi peringatan kepada kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi siri yang ayat yang ke-35 dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.